Selamat pagi, jemaat yang terkasih di dalam Kristus. 主内亲爱的弟兄姐妹早安。 Bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih boleh membuka telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 感谢主，今天早上仍然给我们机会打开我们的耳朵来聆听主的道。 Seperti pujian yang barusan kita sama-sama nyanyikan, hatiku percaya. 正如刚才我们所唱的那个诗歌，我的心要全然相信， Biarlah kiranya kita juga membuka hati kita 好让我们也敞开我们的心， supaya firman Tuhan boleh menerangi kehidupan kita. 好让主的道、主的话可以照亮我们的生命。 Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita sekali lagi memohon pertolongan Tuhan. 我们再次来低头祷告。 Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati. 我们在天上的父啊，我们以谦卑的心来到你的面前。 Kami menyadari betapa mudahnya bagi kami untuk tersesat. 我们知道我们是那么容易的迷路， Betapa mudahnya bagi kami untuk melupakan fokus hidup kami. 我们是那么容易的失去了我们生命上的焦点。 Tanpa pertolongan dan tanpa anugerah-Mu, 主啊，若不是你的帮助，还有你的恩典， hati kami mengejar keinginan-keinginan yang lain. 我们的心是去追求那些事物的上的东西。 Pada pagi hari ini kami membuka telinga kami dan kami membuka hati kami. 今天早上，我们打开我们的心，我们打开我们的眼，打开我们的耳朵。 Kami percaya bahwa kuasa dari Roh Kudus mampu menaungi kami. 我们相信主啊，你的大能可以护庇着我们。 Menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. 我们把前面的时间交在你的手里， Kiranya Engkau boleh berkarya di dalam kehidupan kami. 但愿主啊，你在我们生命当中动工。 Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. 我们祷告祈求是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Untuk merenungkan tema kita pada pagi hari ini, kita akan membuka Matius 6 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-24. 为了思考今天早上我们所要分享、所要思考的这个主题呢，我们打开我们的圣经，是在马太福音第6章19到24节。 Saya akan membacakan bagian ini untuk kita semua. 为大家来读这几处的经文。 Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. 马太福音第6章19到24节，不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能朽坏；也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能朽坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在哪里，你的心也在那里。眼睛就是身上的灯，你的眼睛若嘹亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？一个人不能侍奉两个主，不是爱这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉上帝，又侍奉马门。 Jadi tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah di mana fokus hidupmu, atau saya bahasakan ulang, apa fokus hidupmu. 所以今天早上我们要思考的这个主题就是关于你的生命的焦点是在哪里呢？ Jadi firman Tuhan berkata bahwa mata adalah pelita tubuh. 主的话说，我们的眼睛就是我们身上的灯。 Kalau kita membaca ayat ini tanpa menyimak perikopnya, 如果我们读这处的经文，但是没有去了解它的内容、它上下文， seringkali mungkin kita menganggap bahwa ayat ini berbicara tentang dosa seksual. Karena mata punya kaitan dengan hal itu.
因为常常我们也会误解了，以为这段经文是在讲解有关性上的这个问题，因为眼睛的确跟这个性的问题有关。Tetapi ketika kita baca, rupanya ini bicara tentang harta. 其实，当我们更了解、更深一步了解之后呢，原来这处经文是谈到有关财宝。Mungkin saya bisa katakan ini bicara tentang visi kehidupan kita. 我也可以这样子说，这是谈到有关于我们生命上的这个意向。Karena saya percaya kita semua sebagai manusia punya yang namanya visi hidup. 因为我相信我们成为人，在我们生命当中，我们每个人都有意向。Dan di dalam visi itu seolah-olah kita bisa melihat ke depan. 在这个意象中，好像我们对看到这个未来。Dan kita kenal ungkapan mata duitan. 我们也听到有一句话说，这个爱钱的眼光。Nah, ini mirip sekali dengan apa yang barusan kita baca. 这个跟刚才我们所读的经文是相似的。Orang yang mata duitan adalah orang yang orientasinya itu selalu tentang uang, uang, dan uang. 爱钱的人呢，他生命上的焦点一直在这个金钱上。Lalu firman Tuhan mengajarkan jangan mengumpulkan harta di bumi. 主的话告诉我们说，你不要积攒财宝在地上， Tapi hendaklah kamu mengumpulkan harta di sorga. 但是你要积攒财宝在天上。 Apa artinya mengumpulkan harta di sorga, saudara-saudara? 所谓的这个积攒财宝在天上有什么意义呢？ Apakah itu artinya kita kemudian membuang semua harta kita? 是不是这个表示我们要把我们所有的这个财宝扔掉呢？ Lalu kita terlibat di dalam segala bentuk pelayanan yang bisa kita ambil. 然后我们就投入参与所有我们可以参与的侍奉呢？ Kita akan sama-sama melihat hal ini lebih dalam lagi. 我们今天要更了解、更深入的了解这件事。 Saudara-saudara, sekitar 3 tahun yang lalu, 弟兄姐妹，大概是3年前， di Amerika muncul sebuah berita yang cukup menghebohkan. 在美国呢有一个很惊人的一个新闻， Khususnya di kalangan orang-orang Kristen. 尤其是在我们基督徒当中， Jadi ada seorang misionaris namanya John Allen Chau. 有位宣教士名字叫这个 John Allen Chau， Dia meninggal terbunuh karena pergi di dalam mission trip. 他在这个宣教的这个路程中过世了。 Dia mengunjungi sebuah pulau terpencil di dekat India. 他就去了靠近这个印度的这个国家的一个小岛， Lalu dia sewa kapal secara ilegal untuk bisa datang ke pulau itu. 然后他就非法了租了一艘船，为了就是要来到这个岛。 Jadi pulau ini udah ribuan tahun nggak pernah ada pihak luar yang pernah kontak dengan pulau ini. 这个岛呢，有几千年没有外来的人跟他们接触过了。 Jadi isinya adalah orang-orang dengan mungkin suku-suku ya, yang terasing gitu. 这个里面的这些部落的人是非常这个偏僻的。 Lalu dia bersikeras untuk datang ke pulau ini karena dia merasa itu adalah panggilannya sebagai seorang misionari. 他要来到这个岛呢，是因为他身为一位宣教士，他有这样的一个呼召。 Dia paham betul apa resikonya. 他也知道所带来的风险是什么。 Kalau ke sana ada kemungkinan dia bisa terbunuh. 他也知道，如果他到了那个岛，有可能他会被杀死。 Dan sehari sebelum dia datang ke pulau itu, dia mengirimkan pesan ke orang tuanya. 所以在他还没有去那个岛的前一天呢，他就寄短信给他的这个父母亲。 Dia bilang, kalian mungkin berpikir aku udah kehilangan akal. 他说：“你们或许以为我已经失去了我的理智， Tapi ini panggilanku. Aku ingin memberitakan Injil Kristus Yesus kepada orang-orang itu. 但是这个是我的呼召，我想把主的这个福音传讲给那个岛上的人。” Dan benar setelah dia tiba, nggak lama dia mati terbunuh. 是的，他到了那个岛不久，他就被谋杀了。 Dan badannya pun nggak bisa diambil. 他的这个尸体也没办法去取， Karena daerah itu adalah daerah yang berbahaya. 因为那个地区是非常危险的一个地区。 Dan ketika berita ini muncul, apa respons orang-orang, saudara-saudara? 当这个新闻这个被播出来的时候，这个人们或者基督徒
有什么反应呢？ Dan bahkan di kalangan gereja ternyata ada orang-orang yang punya pendapat yang berbeda-beda. 原来在教会中也有许多人有不同的这个看法。 Ada yang merasa ini panggilan dia sebagai misionari. 有人认为说，这个是他身为宣教士的一个呼召， Dia adalah seorang teladan. 他是我们所学习的榜样。 Tetapi pihak-pihak yang lain justru mempertanyakan, 有其他的另外一部分的人，他们却质疑他， kenapa pergi tanpa perhitungan? 为什么呢？去那边没有好好的计划计算好， Kamu bahkan gak mengerti bahasa orang-orang itu. 他也不明白那当地人的这个言语， Kenapa ceroboh dan membuang hidupmu seperti itu? 他就这个很匆忙的过去那里了。 Bahkan ayah dari John ini pun menyesalkan apa yang terjadi. 甚至他的父亲也是 Dia 后悔他所做的。 Dia merasa kelompok missionary komunitas di mana John berada itu adalah komunitas yang terlalu ekstrim. 他认为这个 John 所参与的这宣教士的这个族群里面是太极端的一群的这个宣教士。 Tapi mungkin bagi sebagian orang-orang Kristen, 但是对一般的基督徒来说， apa yang dilakukan oleh John ini sama dengan mengumpulkan harta di sorga. 他所做的就是积攒财宝在天上。 Apakah benar demikian? 是否真的吗？ Jadi apakah benar ketika kita itu mati-matian pelayanan, maka kita sedang mengumpulkan harta di sorga? 是否我们在侍奉当中却遭到这个死亡，是代表我们正在积攒财宝在天上吗？ Dan apa yang ada di bumi itu kita tinggalkan. 在这个地上的我们离去抛开， Kita seringkali mendengar hidup ini cuma sementara. 我们常听说我们这个生命是短暂的， Apakah artinya kita kemudian jadi anti sama dunia? 是否我们就因此就成为反这个世界呢？ Barusan kita membaca, Tuhan bilang, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. 刚才我们所读的经文告诉我们说，不要为自己积攒财宝在地上。 Tapi kita harus ingat, ada perikop yang lain di dalam Alkitab. 我们记得在圣经里还有其他的经文说， Di dalam perumpamaan tentang talenta, 在这个有关于恩赐的这个比喻上， Tuhan dengan jelas mengajarkan, jangan menyanyiakan apa yang ada padamu. 主很清楚的教导我们说，在你身上所有的，你不要去徒受。 Jadi di satu sisi seolah-olah kita disuruh buang apa yang kita mau kejar. 好像是叫我们去抛弃我们所追求的， Tapi di sisi yang lain kita harus mengerjakan apa yang kita punya. 但是另外一方面，我们要去做我们身上所有的，我们所拥有的，我们把它行出来。 Jadi bagaimana kita melihat persoalan ini? 那么我们怎样去看待这个问题呢？ Di dalam kasus yang tadi, 在刚才的案件， orang-orang kemudian berkata, 有许多人说， kalau dia nggak ceroboh dan dia pergi ke negara-negara lain, ke tempat di mana at least dia bisa berbahasa, 如果他不糊涂的话，至少他去一个地方，他懂得当地的人民的那个语言的话， mungkin justru akan ada jiwa yang diselamatkan. 可能就会有新生命会得救的。 Saudara-saudara, kita hidup di dalam dunia 弟兄姐妹们，活在这样的一个世界， di mana bahkan sebagai orang Kristen, 身为基督徒， kita melihat ada begitu banyak pandangan. 我们看到有许多的这个看法。 Ada orang-orang tertentu yang mengajarkan kalau kamu ikut Tuhan, kamu akan diberkati. 有些人这样子教导说，如果你跟随主，你必定蒙福， Apa yang ada padamu akan dilipat gandakan. 你在你身上所拥有的一切会加倍。 Tapi ada juga yang mengajarkan, enggak, buang semua punya kamu. 但是有些人却这样的教导，你要抛弃你所有的一切， Hidup secara sederhana, rengkuhlah penderitaan. 过一个简朴的生活。 Nah, ketika kita melihat Alkitab, 当我们来看圣经的时候， apa yang sebetulnya Alkitab ajarkan kepada kita? 其实圣经在教导我们的是什么？ Dan saya percaya yang perlu kita tangkap itu bukan cuma tentang pengajarannya yang literal, bukan tentang pengajarannya seolah-olah harus begini, harus begitu. 我们所要专注的不是关于他这个字面上的这个教导要这样要那样而已，
Tetapi yang harus kita tangkap adalah spiritnya. 但是我们要去注意到的，要去明白的是他的精神。 Jadi saudara-saudara, kalau kita nggak mengerti keunikan kita, 所以，如果我们不明白我们身上我们这个个人的这个独特的话， kalau kita nggak mengerti talenta apa yang secara khusus Tuhan titipkan ke kita, 如果我们不明白上帝所托付在我们身上的恩赐的话， nggak peduli seberapa rajinnya kita, 不管你有多殷勤， nggak peduli seberapa besar kita bayar harga, 不管你付出多少的代价， seolah-olah kita mengumpulkan harta di sorga, 就好像你正在积攒财宝在天上。 tapi kalau kita nggak sadar apa yang Tuhan titipkan ke kita, 但是我们若不知道、不觉悟上帝正在托付在我们身上是什么样的恩赐， semuanya itu bisa jadi sia-sia loh. 这一切都会突然的。 Banyak orang yang aktif di gereja lupa menjadi berkat di tengah keluarga. 有些人在教会里很热心参与侍奉、殷勤侍奉，但是他们却忽略了他们在家庭成为祝福， Lupa menjadi berkat di pekerjaan. 他们忘记了要在他们的工作上成为祝福。 Kita pikir mengumpulkan harta di sorga artinya kita terlibat secara aktif. 我们以为呢，这个积攒财宝在天上，我们必须积极的参与侍奉， Dan ini selalu berkaitan dengan hal-hal religius. 这个都是跟这个信仰有关的。 Tetapi apakah benar demikian? 但是真的是这样子吗？ Di dalam ayat yang tadi kita baca, Tuhan berkata, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. 刚才我们所读经文，他告诉我们说，主的话告诉我们说，你的财宝在哪里，你的心也在哪里。 Sekarang yang akan kita gumulkan sama-sama pada pagi hari ini, 我们今天早上要一起来这个思考的， yang jahat itu sebetulnya harta atau hati manusia sih? 坏的是我们人的心，还是这个财宝呢？ Apakah sikap kita kemudian kita jadi ekstrim, kita pikir harta itu jahat, lalu kita buang? 是否因为我们认为这个财宝是恶的、是坏的，所以我们就很极端的把所有的这个财宝把它扔掉呢？ Karena di bagian lain misalnya ada seorang pemuda kaya yang datang ke Yesus. 因为在其他圣经里其他的经文说，这样有一位这个有富有的一位年轻人来到主的面前， Dan pemuda ini berkata, semua sudah aku lakukan. Apa yang harus aku tambahkan untuk mengikut kamu? 这个年轻人对主耶稣说：“我已经行一切的事了，我还要行什么事呢？才能来跟随你？” Dan Tuhan bilang, juallah hartamu, bagikan ke orang-orang. 主耶稣对他说：“你拍卖你所有的这个财物财产，然后你就分给贫穷的人。” Apakah artinya harta adalah sesuatu yang jahat? 所以呢，这个所谓的财宝是否是恶的事呢？ Kalau ada 10 orang, 如果有10个人， orang yang pertama disuruh jual harta kasih ke nomor 2, 如果我们吩咐第一个人把他的这个财宝把它拍卖完全部分给第二个人， berarti orang yang nomor 2 juga harus jual hartanya dong. Karena kalau ada harta dia jadi jahat. 然后第二个人也必须去卖掉他所有的这个财宝，因为财宝是坏是恶的嘛。 Lalu dia harus jual hartanya kasih ke orang nomor 3. 然后他必须也卖掉他所有的财宝来给这个第三者， Dan begitu seterusnya sampai orang yang terakhir. 然后一直把他这样子做下去到第10个人。 Lalu ketika semua orang udah nggak punya harta, tinggal orang yang terakhir, 然后当所有的人都没有这个财宝的时候，剩下最后一个人， apakah artinya dia jahat? 是代表他是坏的吗？ Dalam bagian itu, memang Yesus suruh jual harta. Kenapa? Karena secara khusus orang ini struggle dengan masalah harta. 在那一段经文的内容，主耶稣就叫这位年轻人去卖掉他所有的这个财宝，因为主耶稣知道这个年轻人对这个财宝有这个爱好、喜爱这个金钱的倾向。 Tetapi bukan berarti hal-hal material itu jahat. 这个不代表物质是坏的，是恶的。 Tanpa uang, kita nggak mungkin bisa berada di gedung gereja yang mewah seperti ini. 如果没 misalnya. 有金钱的话，我们也不可能今天有坐在这个教堂里。 Tanpa uang, kita nggak bisa menempuh pendidikan untuk bisa jadi orang yang dipakai sama Tuhan. 如果没有金钱的话，我们也不可能去求学，
有学问、盟主来使用。 Oleh karena itu Tuhan bilang, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. 所以主耶稣说，你要积攒财宝在天上。 Jadi ini bukan masalah hartanya, 这个不是在于这个财宝的问题， tapi ini bicara tentang di mana kita mengumpulkan harta. 但是这个在于你积攒你的财宝在哪里？ Di bumi atau di sorga? 你积攒在天上还是在地上？ Sekali lagi ya, bukan persoalan hartanya, tetapi persoalan di mana kita mengumpulkan harta tersebut. 再说一次，不是在于这个财宝的这个问题，而问题是你积攒你的财宝在地上还是在天上呢？ Bahkan ketika Tuhan Yesus bilang, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. 主耶稣也说，当你的财宝在哪里的时候呢，你的心也在那里。 Berarti sebetulnya nggak apa-apa kalau hati kita terikat dengan harta kita, asalkan harta kita itu berada di dalam kerajaan sorga. 所以是没关系的，只要你的财宝是在天上的话，那么你的心也是被绑在这个天上。 Tapi bagi kita, supaya kita bisa mengerti bagian ini, 但是我们为了要更明白这段的经文， kita harus bertanya satu pertanyaan lagi. 我们必须再问一个问题： Di manakah sorga? 这个所谓天上天国在哪里呢？ Kumpulkanlah harta di sorga. Pertanyaannya adalah sorga itu di mana? 我们积攒财宝在天上，问题说天上是在哪里？ Sorga itu di mana? 天上在哪里？ 2 tahun yang lalu, ama saya meninggal karena stroke. 2年前，我的外婆过世，因为这个 Dan 中 setelah 风， ibadah penghiburan, kami keluarga berpeluk-pelukan. 就是在这个追思礼拜过后呢，我 Kami 们 menangis. 全家人就是互相拥抱，我们哭泣。 Kami menangis karena setiap kami dekat sama ama. 我们哭泣，因为我们每个人都亲近我们的外婆。 Lalu kuku saya, cicinya papi, 然后我的姑姑就是我的爸爸的姐姐， menangis histeris, nggak bisa berhenti. 她一直在那边哭不能停。 Dan sepupu saya samperin dia, 然后我的侄儿靠近她， lalu bilang, udah nggak apa-apa, amah udah di surga. 他就对她说：“没事的，这个我们外婆已经在天上了。” Kita seringkali mendengar kalimat ini, nggak apa-apa, dia sudah di sorga. 我们常常听到这句话：“没事，他已经在天上了。” Pertanyaannya adalah, sorga itu di mana? 问题是说天上是在哪里？ Kumpulkan harta di sorga. Kalau sorga itu adalah tempat nggak ada materi, lalu hartanya itu apa? 积攒财宝在天上，若天上是没有这个物质的话，那么这个物质是放在哪里呢？ Barusan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 刚才我们刚宣扬我们的信心，诵读使徒信经， Dan di situ dikatakan, aku percaya kepada kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. 在那里说，我们相信这个我们身体复活、永生。 Dan kita tahu Tuhan akan datang untuk yang kedua kalinya. 我们也知道主耶稣会再次、第二次的再来。 Dan ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, 当主耶稣第二次再来的时候， kalau kita membaca Alkitab, 当我们读圣经， baik di perjanjian lama di kitab Daniel ataupun di surat Wahyu, 无论是在旧约圣经但以理书，或者在新约圣经这个启示录， kita akan paham Tuhan itu bukan mengambil kita ke atas surga, bukan, tapi Tuhan yang turun ke bumi dan dia memerintah tinggal di sini bersama-sama dengan kita. 我们也知道清楚知道那时候呢，主耶稣不是把我们升上去到这个天上，而是主耶稣他要来到这个地上，要跟我们一起同住在这里。 Makanya kita harus pahami sorga itu adalah langit dan bumi yang baru, Yerusalem baru. 所以我们要清楚知道，所谓的这个天上是新的这个耶路撒冷，新天新地。 Memang yang sekarang meninggal sedang menunggu di sebuah tempat yang namanya Firdaus. 是的，已经过世的人，他们正在等待在一个地方叫做乐园。 Tetapi nanti mereka semua dan termasuk kita akan dibangkitkan dan diberikan tubuh yang baru. 但是他们已经过世的，包括我们，当主耶稣第二次再来的时候，他会使我们
一起复活，赐给我们一个新的身体。 Oleh karena itu di doa Bapa kami Tuhan Yesus mengajarkan, 所以在这个主祷文那里，主耶稣教导这样子祷告： datanglah kerajaanmu, 愿你的天国降临， datanglah kerajaanmu di 愿你的 sini. 国降临。 Saudara-saudara, ketika kita bicara tentang kehidupan setelah yang sekarang, mengumpulkan harta untuk kehidupan setelah yang sekarang, 当我们谈到这个为了这个未来的这个生命而积攒这个财宝的时候， kita harus paham bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dunia yang rusak ini. 我们要明白，这个我们的主不会抛弃、离弃这个已经败坏的这个世界。 Memang setelah penciptaan dosa itu masuk dan merusak ciptaan. 是的，在创造之后呢，在人犯罪的时候呢，这个罪已经破坏了这个生命、这个世界。 Tetapi kalau sampai dunia ini kemudian harus dilenyapkan sama Tuhan, 如果主要消灭这个世界的话， itu artinya iblis menang dong atas Tuhan. 这个表示这个魔鬼胜过我们的主了。 Itu artinya kuasa dosa berkuasa atas ciptaan. 这表示这个罪的这个权柄掌管这个生命。 Oleh karena itu kita perlu hati-hati dengan konsep ini. 所以我们必须对这样的这个观念要很小心。 Berkaitan dengan hal-hal yang mungkin selama ini kita pakai label duniawi. Duniawi. 我们要常常用这样的一个名称，就是世俗。 Saya sering dengar orang-orang bilang, kamu kuliah sekuler ya? 我常常听到人家说，你是在这个世俗这个念书求学吗？ Sekuler itu adalah satu kata yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah tempat yang gak ada Tuhan gitu ya. Itu dunia sekuler namanya. 所谓的世俗，就是表示在那个地方没有主的地方。 Pertanyaan saya, apakah ada yang namanya dunia sekuler? 问题是说，是否有这样的所谓的世俗的世界呢？ Apakah ada yang namanya sesuatu yang duniawi? 是否有所谓真正的一件世俗的东西呢？ Memang Alkitab seolah-olah mengajarkan. 好像圣经有这样的教导， Tapi kita harus ingat, semua itu adalah milik Tuhan. 但是我们要记得，这一切都是属于主的。 Potret ini adalah potret di Jepang, saudara-saudara. 这幅这个照片是在日本。 Jadi setelah tsunami, rupanya orang-orang Jepang itu nggak meninggalkan rumah mereka, beli tanah yang baru, bangun rumah yang baru. 原来过了这个海啸的这个灾难之后呢，住在那边的这些日本人呢，他们没有搬到其他地方，在其他地方再建造房屋，没有。 Tetapi mereka berada di tempat itu, memulihkan apa yang rusak, 他们仍然在那个地方去恢复，再重盖已经被破坏的， dan kemudian mereka tetap tinggal di situ. 他们仍然住在那边。 Saudara, ini adalah gambaran dari apa yang Tuhan sedang kerjakan. 这正在描述上帝正在动工的事。 Tuhan memanggil kita untuk membangun kembali kerajaan Allah yang sudah rusak. 上帝呼召我们，就是为了要重建这个已经破坏的天国。 Dan itu di mana? Di sini. 那个是在哪里？就是在这里， Di rumah kita. 在我们的家， Di tempat di luar sana ketika kita keluar kita bisa menghirup udara segar. 在这个外面，当我们可以在那边行走、呼吸， Di tempat di mana kita bekerja. 在我们工作的地方， Dunia yang rusak ini nggak ditinggalin sama Tuhan. 上帝却没有离弃这个已经破坏的世界。 Suatu saat dia akan datang kembali dan memerintah sebagai raja. 有一天他会再来，在这里，他要成为王。 Makanya di dalam perumpamaan tentang talenta, Tuhan itu datang kembali dan Tuhan bertanya kepada 3 orang hambanya. 所以在这个有关于恩赐的这个比喻当中，主耶稣就是问了他3个的这个仆人。 Yang sudah aku titipkan kepada kamu, apakah kamu udah kerjain? 我在托付在你们身上的东西，是否你们已经把它做好呢？ Ketika Tuhan datang nanti untuk yang kedua kalinya, Tuhan akan mempertanyakan pertanyaan itu. 当主耶稣第2次再来的时候，他会问这样的问题。 Setiap kita punya harta.
我们每个人都有这个财物， Seringkali kita takut kita buang harta kita. 有时候我们害怕，所以把它扔掉。 Kita pikir mengumpulkan harta di surga artinya kita meninggalkan segala sesuatu yang duniawi. 我们以为呢，为了积攒财宝在天上，我们就抛弃、扔掉这个世俗的东西。 Padahal Tuhan sebetulnya ingin memulihkan yang duniawi yang rusak itu lewat hidup kita. 其实上帝要透过我们的生命去修复这个所谓已经破坏的这个世界。 Jadi sekali lagi persoalannya adalah mengumpulkan harta di mana? Di bumi atau di sorga? 所以问题是什么？是积攒财宝在地上，还是在天上呢？ Kita bisa melihat bahwa orang yang mengumpulkan harta di bumi 我们可以看到一个积攒财宝在地上的人， adalah orang yang kata ayat yang kita baca tadi, matanya itu gelap. 我们刚才所看的经文说，这个人他的这个眼睛是昏花的、黑暗的。 Maksudnya apa? 意思是什么呢？ Maksudnya adalah semua yang kita kerjain itu untuk diri kita sendiri. 这意思是说，我们所做的一切是为自己而做的。 Harta yang aku punya itu cuma buat reputasi aku. 我所拥有的这个财宝是为了我自己的名义， Itu cuma buat kenyamanan aku supaya aku dapat pengakuan dari orang, supaya aku dapat pujian. 是为了我自己的舒适，好让得到别人的这认可与这个赞赏。 Ini orang yang matanya gelap. 这个就是所谓这个人的眼睛是黑暗的。 Dia nggak punya visi, Tuhan pengen kerjakan sesuatu lewat hidup dia. 这个人没有意向，也没有去做上帝在他身上所托付的这个旨意。 Jadi meskipun Tuhan menitipkan banyak hal, 就算上帝在他身上托付许多的事， dia cuma melakukan semua itu untuk diri dia sendiri. 他只是为自己来做这一切。 Nah, ini adalah gambaran orang yang mengumpulkan harta di bumi. 这就是描述一个积攒财宝在地上的人。 Dan makanya itu akan berlalu begitu saja. 所以这个就会这样的突然的过去， Karena apa yang dia punya itu nggak dipakai untuk membangun kerajaan Allah. 因为他所拥有的没有把它用在这个建造上帝的国度。 Dan oleh karena itu kita bisa mengerti bahwa mengumpulkan harta di sorga artinya kita ikut membangun kerajaan Allah. 所以我们现在知道说，积攒财宝在天上的意思就是说，我们参与来这个建造上帝的国度。 Dan pertanyaannya adalah kerajaan Allah tuh di mana sih? Di sorga di sana kah? 问题是说，这所谓的这个天国是在哪里呢？是在天上的天国吗？ Apakah sorga adalah sesuatu yang terpisah jauh dari kehidupan kita yang sekarang? 是否这个天国是跟我们现今的这个生命是分开遥远的吗？ Sekali lagi, bukan. 再说一次，不是的。 Tuhan akan datang yang kedua kalinya. 主耶稣要第二次的再来， Dan dia akan melihat apakah kita sudah mempersiapkan tempat yang baik. 他会看我们是否已经预备一个好的地方， Apakah kita sudah mengerjakan apa yang Tuhan titipkan? 是否我们已经去做出来上帝在我们身上所托付的事呢？ Saudara, makanya sering ada orang yang tanya. Sering ada orang yang bertanya. 常常有人这样子问： Kalau udah selamat, udah percaya Tuhan Yesus, kenapa nggak langsung masuk surga? 如果你已经相信主得救了，为什么没有直接上天国呢？ Ini adalah pertanyaan yang keliru. 这个是错误的一个问题。 Kita nggak langsung masuk surga 我们没有直接进天国的， karena kita dipanggil untuk hidup di dalam dunia ini, 因为我们被呼召要活在这个世界里， membangun kerajaannya, 来建造主的天国， supaya nanti ketika Tuhan datang kedua kalinya, 好让主耶稣第二次再来的时候， kita sudah mempersiapkan yang terbaik. 我们已经预备好最好的， Kita sudah mempersiapkan tempat di mana dia bisa bertahta sebagai raja. 我们也预备一个地方最好的地方，好让主耶稣可以高坐在那里。 Kita dipanggil sebagai orang Kristen bukan untuk kabur dari dunia. 我们身为基督徒被上帝呼召，不是为了要离开这个世界， Tapi justru untuk merestorasi apa yang udah dirusak oleh dosa. 而是要修复那已经被罪所毁坏的。 Dan sekarang saya ingin ajak kita untuk melihat sama-sama di bagian ini. 所以邀请大家来这几处的经文来看一下。 Mungkin seringkali harta itu berkaitan dengan uang. 或许常常我们认为这个财富跟物质有关， Tapi harta nggak selalu bicara tentang uang, 但是 saudara-saudara. 财宝
不常常只是谈到这个物质或金钱而已。 Harta itu kalau kita renungkan bisa bicara mungkin tentang keluarga. 这财宝也是我们可以谈到家庭。 Tuhan titipkan anak-anak untuk kita besarkan. 上帝呢，托付儿女们在我们的身上，在我们生命当中，为了我们要养育他们。 Apakah kita mendidik mereka, mempersiapkan mereka supaya mereka bisa jadi anak Tuhan yang jadi berkat? 是否我们有好好的去教养、教育我们的孩子，好让他可以成为上帝的儿女，成为众人的祝福呢？ Tuhan menitipkan kepintaran kepada kita. 上帝托付赐给我们聪明， Itu adalah harta yang bisa kita gunakan. 这是我们可以使用的财宝。 Kita pintar dagang. 我们很会做生意， Itu adalah harta yang Tuhan titipkan untuk kita. Kepintaran itu. 这是上帝所赐给我们这样的一个聪明，这样的财宝。 Masalahnya harta itu kita pakai untuk mengumpulkan apa yang baik bagi diri kita sendiri, 问题是说，是否我们利用了上帝所赐给我们的这个财宝啊，我们所做的一些是为了自己呢， atau untuk membangun kerajaan Allah. 或者是为了建造上帝的国度呢？ Kita punya posisi, kita punya jabatan. 我们有地位，我们有这职位， Itu adalah harta yang Tuhan titipkan lewat hidup kita loh. 这个上帝在我们生命当中所托付的。 Apakah kalau kita pikir mengumpulkan harta di bumi jahat terus kita buang itu? 我们是否就这样子想说，积攒财宝在地上是一 Justru- 一件错的事、恶的事，所以我们就把它 Justru 扔 kita 掉吗？ menggunakan semua itu untuk mengumpulkan harta di sorga, yaitu untuk membangun kerajaan Allah. 而是我们要使用这一切，就是上帝在我们生命上所托付的这一切，为了这个积攒这个财宝，这个在地上呢，为了就是来建造这个上帝的国度。 Oleh karena itu ayat yang kita baca tadi sebetulnya paralel sama perumpamaan tentang talenta. 所以刚才我们所读的那几处经文，跟这个恩赐的这个比喻是并行的， Ada satu spirit yang sama. 有同样的一个精神。 Orang yang mengumpulkan harta di bumi 那积攒财宝在地上的人， adalah orang yang menimbun talentanya. 是一个正在这个积攒、 Tuhan 堆积 kasih 他的这个恩赐的人。 Tuhan kasih banyak hal tapi dia nggak pernah kerjain, atau dia kerjain tapi untuk diri dia sendiri, nggak pernah untuk membangun kerajaan Allah. 上帝所赐给他的一切呢，他只是把它堆积起来，却没有把它使用出来，成为众人的祝福。 Dan orang yang mengumpulkan harta di sorga 那些积攒财宝在天上的人， adalah orang yang mengerjakan talenta yang Tuhan berikan ke dia. 是那表示他已经把上帝所赐给的他的恩赐，把它行出来。 Ketika nanti kita berjumpa dengan Tuhan, 当我们遇见我们的主的时候， Tuhan gak akan tanya, kamu percaya sama aku? Kamu punya iman? Kamu orang Kristen? 上帝，我们的主不会问我们说：“你相信我吗？” Yang Tuhan akan tanya adalah apa yang sudah kamu perbuat untuk kamu, untuk aku. 我们的主会问我们说：“你做了什么？你为了我做了什么？” Surat Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan itu mati. 雅各书说：“信心没有行为是死的。” Artinya kalau kita jadi orang Kristen tapi kita menyia-nyiakan hidup kita, 意思就是说，如果我们身为基督徒，我们突然我们的生命的话， kita nggak pakai apa yang Tuhan titipkan untuk kita, 我们没有去行出上帝所托付在我们身上的恩赐， kita nggak sayang sama keluarga yang Tuhan titipkan, 我们没有去爱上帝赐给我们的家庭， kita nggak sungguh-sungguh pakai pekerjaan dan kesempatan yang Tuhan kasih, 我们没有好好去利用上帝所赐给我们的工作， itu artinya kita mengumpulkan harta di bumi. 这代表我们积攒财宝在地上。 Nggak peduli seberapa diberkatinya kita secara materi, 不管我们是蒙多少物质上的这个祝福， kalau kita merengkuh itu hanya untuk diri kita sendiri, 如果我们只抓住这一切是为了我们自己， dan kita nggak pernah tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang mau kamu lakukan lewat apa yang aku punya? 我们从来没有问过主说：“主啊，你要透过我所拥有这一切，要来做什么呢？” Itu artinya kita hanya menimbun talenta yang Tuhan karuniakan. 这是代表我们只是把上帝所赐给我们的恩赐，把它堆积起来而已。 Saudara-saudara, mengumpulkan harta di sorga itu bukan berarti kita datang beribadah setiap minggu. 积攒财宝在天上，不代表说我们每一个礼拜来到主的殿中来敬拜他而已。
Mengumpulkan harta di sorga nggak berarti kita jadi orang yang religius. 积攒财宝在天上，不代表我们成为这个很有信仰的人。 Bisa aja kita orang yang aktif, kita orang yang religius, 可能我们是非常殷勤、很有虔诚信仰的人， tapi sebetulnya kita menimbun harta di bumi. 但是我们正在积攒财宝在地上。 Di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. 在以赛亚书第1章13到16节， Allah itu berkata, aku udah muak sama persembahan kamu. 上帝说：“我已经厌烦你的这个供物了， Aku udah muak lihat kamu beribadah datang pada hari Sabat. 我已经很厌烦你在安息日来敬拜我。 Yang aku butuhkan bukan semua itu. 我所需要的不是这一切， Yang aku butuhkan adalah kamu meninggalkan dosa kamu, 我需要的是你要离弃你的罪恶， melawan ketidakadilan, 你要反对这个不公平， dan kamu urusin anak-anak yatim dan janda-janda. 你要照顾好孤儿寡妇。” Satu gambaran yang diberikan oleh Yesaya. 这个以赛亚所给我们的一个描述。 Mengumpulkan harta di sorga itu bukan artinya kita datang beribadah setiap minggu. 积攒财宝在天上，不是说我们每一个礼拜来到主的殿中来敬拜他。 Kita pikir makin rajin, nanti di sana rewardnya makin gede. 我们以为我们更殷勤，那我们在天国的时候得到了奖赏越大。 Mengumpulkan harta di sorga adalah ketika kita bekerja untuk merawat kerajaan Allah. 积攒财宝在天上，就是当我们所做的一切为了上帝的国度。 Dan kerajaan Allah selalu bicara tentang orang, 谈到上帝的国度，就是谈到人， umatnya. 就是上帝的子民。 Jadi bukan kita membuang harta kita, 不是我们扔掉我们的财宝， bukan kita membuang apa yang kita punya, 不是我们丢掉我们的所有的一切， tetapi justru kita harus berpegang erat kepada Tuhan. 而是我们要抓紧主的手，依靠他。 Ketika Tuhan menitipkan sebuah tanggung jawab, 当上帝赐给我们一个责任的时候， ketika Tuhan menitipkan kemampuan-kemampuan tertentu, 当上帝赐给我们某些这个能力才干的时候， kita harus bersandar pada Tuhan. 我们要依靠我们的主。 Kita pasti pernah mendengar ungkapan, semakin tinggi kita berada, semakin kencang angin bertiup. 我们常常听到这句话说，当我们处在一个更高的地方的时候呢，在那里的风吹得越大。 2 tahun yang lalu, saya sedang praktek 2 bulan di kota Bandung. 2年前，我在这个万隆那里侍奉， Lagi lebaran, saya jalan-jalan ke mall. 在这个过年节期的时候，我就在这个商场逛街， Lalu saya lewat di depan department store, jual pakaian ya. 我就经过了一个这个超市， Ada sebuah kemeja batik yang diskon 50%. 有一件batik的这个衣服，就是扣50%。 Lalu kalau pakai OVO dapat cashback lagi. 如果使用这个 ofo 去付款的话，还有得到折扣。 Saya nggak pikir panjang, saya beli karena kebetulan saya suka sama modelnya. 我没有想太多，因为我喜欢这一款，我就直接买了。 Lalu pulang ke rumah kos, saya cuci, saya jemur di lantai 3, saudara-saudara. 回到我的宿舍，我就把它洗，我就把它到3楼的晒台去晒晾。 Besokannya saya naik ke atas buat ngambil. 第2天呢，我就要上去取这个衣服的时候， Nggak taunya bajunya hilang. 衣服就不见了。 Saya bingung kok bisa hilang. 我也是很疑惑，为什么会不见？ Apakah ada penghuni kos yang lain yang ambil baju saya? 是否有其他的住在那边宿舍的人拿我的衣服呢？ Waduh, saya langsung kesel. Baru beli, belum dipakai udah hilang. 我就很这个懊恼，刚买不久还没穿就不见了。 Saya turun ke bawah, orang-orang udah pada nggak ada, udah pada libur lebaran, pulang kampung semua. 我下去的时候，其他这个房客都已经不见了嘛，因为这个过年过节大家都回家了。 Akhirnya saya tanya sama pemilik kos, lihat nggak baju saya? 我就问这个房东说：“你看到我的衣服吗 Dia juga nggak lihat. ？”他说他也没有看到。 Saya naik lagi ke atas, saya cari-cari ke sudut-sudut nggak ketemu. 我又上去又到处去找，还是找不到。 Terus saya mikir, 然后我就想说， ini kan lantai 3, 这是3楼， anginnya kenceng, 它的风很大， jangan-jangan ketiup. 搞不好被吹走了。 Lalu saya manjat pagar dikit, manjat tembok dikit, saya ngintip ke bawah. 然后就爬这个墙， Di 爬 belakang 一点点看下面。
di belakang itu ada rumah lain, tingginya sekitar 20 meter ke bawah. Saya kan di lantai 3, tingginya sekitar 20 meter ke bawah ada rumah lain. 哦，在这个我在3楼站在那里，那我下面后方这边有大概20米这个距离有另外的一个房屋。 Dan ternyata benar, baju saya ketiup jatuh ke situ. 原来是的，这个我的衣服被风吹掉下去了。 Saya lupa nggak pakai jepitan pas lagi 我忘 jemur. 记了我晒的时候我没有用那个夹衣服的夹住， Saya nggak nyangka anginnya bakal sekencang itu. 我没有想到说风会那么大。 Semakin tinggi kita berada, semakin kencang angin bertiup. 我们站得越高，那个地方风吹得越大。 Artinya apa? 意思是什么？ Semakin Tuhan menitipkan hal-hal yang baik ke kita, semakin kita punya posisi, 上帝越赐给我们更多的东西，我们拥有更高的地位的时候， semakin kita punya harta, 我们拥有更多的这个财宝的时候， apapun itu bentuk hartanya, 不管你的财宝的形式是什么， semakin kita digoda. 我们就会更被诱惑， Semakin kita bisa menyalahgunakan semua yang Tuhan udah percayakan. 我们就会更滥用上帝已经信托赐给我们的一切。 Tetapi pertanyaannya adalah, kalau kita udah tahu kita berada di tempat yang tinggi dan Tuhan menitipkan banyak hal, 问题是说，当我们已经知道我们站在一个在高的地方，上帝是赐给我们许多的这个东西的时候， kita pegangan nggak sama Tuhan? 我们是不是抓紧上帝的手，依靠他呢？ Semakin Tuhan menitipkan banyak harta ke kita, kita harus semakin pegangan sama Tuhan. 上帝越赐给我们财宝的话呢，我们要更来抓住他，信靠他。 Karena seharusnya kita sadar kita nggak pegangan sedetik pun, kita mudah terpleset. 因为我们要清楚知道，当我们放开主的手， Kita bisa 可 jadi 能是 sombong, 一秒钟而已，我们就会跌倒，我们会骄傲， mungkin kita bisa jadi sombong. 有可能我们会成为骄傲， Kita mengabuse harta kita dengan menggunakannya dengan cara-cara yang salah. 我们就会错误的去滥用我们的这个财宝， Bukan dibuang hartanya. 不是扔掉、丢掉我们的财宝。 Apa yang Tuhan titipkan bukan kita buang, 上帝所托付给我们的，不是要把它丢掉， tetapi kita harus semakin erat pegangan sama Tuhan. 而是我们要更紧紧的抓住主的手，依靠他。 Jadi bukan kita membuang harta, bukan kita melepas harta, tapi kita semakin hold on to God. 不是我们要扔掉、丢掉我们的财宝，而是我们要更紧紧的信靠主。 Dan sekali lagi, bukan membuang harta karena kita dipanggil untuk mengumpulkan harta. 所以在这说，我们不是要扔掉我们的这个财宝，因为我们被呼召要积攒这个财宝。 Tetapi yang perlu kita buang adalah hati dan pikiran yang keliru. 我们要去丢掉、扔掉的是我们那个错误的这个心与我们的眼睛。 Jadi ketika Tuhan menitipkan harta kepada kita, 所以当上帝托付这些财宝给我们的时候， mungkin itu uang, 或许那个是金钱， mungkin itu pekerjaan, 或许那个是我们的工作， mungkin itu talenta kita, 或许那个是我们的这个恩赐才干， mungkin itu posisi kita, 或许那个是我们的地位， mungkin itu keluarga kita. 或许那个是我们的家庭。 Kita bukan orang yang ekstrim membuang semua ini seolah-olah ini jahat. 我们不是那个极端的人，把这一切扔掉，把它视为是恶的事， Tapi justru kita memakai apa yang Tuhan titipkan. 而是我们要去使用上帝所托付在我们身上的东西， Untuk membangun kerajaannya. 来建造上帝的国度， Pakai uang kita untuk memperhatikan orang lain. 使用我们的金钱去关心别人， Besarkan anak kita yang pintar-pintar supaya satu hari kelak mereka dipakai sama Tuhan. 我们还要来教育这个我们的孩子们，好让他们长大之后变聪明的孩子们蒙子使用， Pakai posisi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. 是为我们拥有的这个地位成为别人的祝福。 Pulihkan apa yang udah dirusak oleh dosa. 我们要复兴那些已经被罪所毁坏的， Dan dengan demikianlah kita mengumpulkan harta di sorga. 这样子我们就积攒财宝在天上了。 Karena di manakah sorga? 因为天上在哪里呢？ Tuhan mengajarkan kita berdoa, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. 主耶稣教导我们这样子祷告：愿你的国度降临。 Satu hari kita akan berjumpa muka dengan Tuhan. 我们有一天就会面对面的遇见我们的主。 Apakah kita udah menggunakan semua yang Tuhan titipkan? 是否我们已经
去使用上帝所托付在我们身上的东西呢？ Untuk menyenangkan hatinya dan merawat umatnya. 为了就是讨主的喜悦，还有去关心他的子民。 Ketika kita udah punya semua itu, apakah kita masih bersandar ke Tuhan? 当我们已经拥有了这一切，是否我们还是依靠主呢？ Semakin kita punya banyak hal yang baik, 当我们拥有更多好的东西的时候， semakin kita punya tanggung jawab yang besar. 我们就更拥有更大的责任。 Dan demikianlah Tuhan membuka tangannya dengan lebar, 主就会打开他的双手， merangkul kita, 抓住我们， menggandeng kita. 牵着我们。 Sekarang pertanyaannya adalah, 现在问题是说， maukah sama-sama kita mengumpulkan harta di sorga bersama-sama dengan Tuhan? 我们是否愿意积攒财宝在天上，跟主在一起呢？ Rindukah kita mendengar Tuhan berkata kepada kita, 我们是否渴慕主对我们说， baik sekali yang kamu lakukan, hambaku yang setia. 你这位忠心又良善的仆人，你所做的一切都那么好。 Tundukkan kepala dan kita berdoa. 我们来低头祷告。 Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. 我们在天上的父，主，我们感谢你今天早上向我们所说的话。 Seringkali kami begitu anti dengan harta atau hal-hal yang baik. 我们常常是那么的反对一些好的事，一些财物。 Padahal Engkau menitipkan semuanya itu untuk kami kerjakan. 其实你托付我们这一切在我们身上，是为我们要把它行出来的。 Seringkali kami takut dengan dunia ini. 我们常常惧怕这个世界， Kami lari dari dunia ini dan cuman pelayanan di gereja. 我们逃避这个世界，只是在教会里侍奉而已。 Padahal Engkau memanggil kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. 其实你呼召我们，就是要无论在何处，我们要成为众人的祝福。 Di pekerjaan kami, 在我们的工作上， di keluarga kami, 在我们的家庭中， bahkan mungkin di studi kami, 或许在我们的学习当中， di tengah-tengah masyarakat di mana Engkau menempatkan kami. 在你所安置我们在这个社会当中， Ajar kami untuk punya sebuah spirit yang benar. 主啊，教导我们，好让我们有一个正确的精神。 Ketika kami mempunyai semua yang baik itu, 当我们拥有这一切好的事， bukan kami menjadi sombong, 不是使我们成为骄傲， bukan kami menjadi takut lalu membuang semuanya itu, 不是我们变成害怕，把它扔掉一切， tetapi kami semakin bersandar kepadamu. 而是我们更来依靠你。 Tuntunlah kami hamba-hambamu yang lemah ini. 主啊，你求你引导我们这些软弱的仆人， Pakailah kami, 使用我们， supaya keberadaan kami boleh menjadi berkat. 好让我们的存在可以成为祝福， Dan kerajaanmu boleh hadir di bumi seperti di sorga. 好让你的国度可以来到这个世界上，你的旨意也行在这个地上，如同在天上。 Roh Kudus boleh menyanggupkan kami. 圣灵可以帮助我们，给我们能力。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祈求祷告， Amin. 阿门。